Saya mulakan wawancara kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan juga ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama saya sendiri, Siti Farah Wahidah binti Ismail, dan yang kedua saudari Nur Safi Syamini binti Ahmad Sabri, dan yang ketiga saudari Nur Fatihah Awadah binti Muhammad Razi, dan yang keempat saudara Muhammad Syafiq bin Sabarudin. Baiklah, tujuan kami pada hari ini bagi membuat ustaz adalah bagi menyiapkan assignment titas kami yang bertajuk Peranan Masjid dalam Peradaban Islam. Kami memilih ustaz adalah kerana ustaz merupakan responden yang sangat sesuai untuk bagi kami temu buat bagi tajuk kami, iaitu Peranan Masjid dalam Peradaban Islam. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan sesi temu bual kita. Baiklah, soalan pertama akan diajukan oleh saya sendiri. Baiklah, soalan kami yang pertama adalah, pada pandangan ustaz, apakah fungsi masjid pada masa kini dan adakah ustaz bersetuju supaya masjid dijadikan tempat menuntut ilmu selain daripada tempat untuk beribadah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada saudari pengacara dan seluruh ahli kumpulannya. Moga-moga sentiasa mendapat rahmat Allah, sentiasa mendapat kebaikan, dan saya mendoakan semoga kumpulan ini mendapat kejayaan dan para pensyarahnya memberikan keputusan yang cemerlang kepada mereka atas usaha dan effort mereka yang sangat luar biasa. Mereka sentiasa menghubungi saya dengan cara sangat profesional dan mereka sangat committed dengan tugas mereka. Tahniah diucapkan kepada kumpulan ini. Baik. Kembali kepada soalan yang ditanyakan oleh moderator itu tadi. Kalau kita lihat peranan masjid itu sendiri, kan kalau tanya fungsi masjid itu sendiri. Baik, sebelum kita merungkaikan dengan jauh apa yang dimaksudkan dengan masjid, itu sebab kalau kita lihat masjid itu sendiri di perkataan sajadah. Sajadah ini maknanya apa? Sajadah itu maknanya adalah tempat sujud. Jadi masjid itu sendiri adalah tempat sujud, tempat kita beribadah kepada Allah, tempat kita ubudiyah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT kata dalam Quran, dalam surah Jin ayat 18, Allah Taala kata, wa annal masajida lillah, dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadat kepada Allah semata-mata. Maknanya, sesedari tuan-tuan dan puan, bila mana kita bicara tentang masjid itu sendiri adalah tempat kita beribadah kepada Allah. Jadi bila mana kita berbicara tentang ibadah, konsep ibadah itu sangat luas. Ya, kalau kita lihat konsep ibadah itu terbagi kepada dua. Satu ibadah khusus dan satu lagi ibadah umum. Bila mana berbicara tentang ibadah khusus, ini semua orang tahu, iaitu solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Makna yang memang khusus yang telah dinyatakan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang kita belajar dan biasa kita amalkan. Tetapi ada lagi satu dipanggil ibadah umum. Apa makna ibadah umum? Ibadah umum ini adalah berkait rapat tentang kehidupan kita. Apa saja yang kita lakukan di dunia ini, ia dikira sebagai ibadah umum. Sebagai contoh, selagi mana ia tidak lari daripada syariat Islam. Baik, apakah syarat ibadah umum? Yang pertama, mesti niat kerana Allah, dan yang kedua, mestilah mengikut syariat. Dua ini syarat mesti ada jika hendak dikira itu sebagai ibadah. Jadi contoh, kita gosok gigi, kita makan, kita tidur. Niatkan dua benda. Pastikan tidur kerana Allah, kerana kita yakin dengan tidur itu Allah memberikan kerehatan dan kita dapat bangun untuk melakukan ibadah.
Yang kedua, pastikan tidur mengikut syariat. Bagaimana? Janganlah tidur dengan yang bukan mahram dan sebagainya. Jadi kita kena faham. Jadi tidur itu dikira pahala. Tidur itu dikira ibadah. Jangan tidur melampau sehingga melanggar waktu solat dan sebagainya. Baik. Jadi bila mana kita cerita tentang ibadah umum, pastinya kalau ditanya kepada saya, adakah bersetuju ataupun tidak, masjid ini bukan tempat ilmu selain daripada tempat ibadah? Ya, saya setuju. Menuntut ilmu itu juga Nabi kata setiap orang Islam itu wajib untuk menuntut ilmu. Maknanya ini hadis Nabi SAW. Jadi mana kita bicara tentang ilmu ini, pastinya menuntut ilmu itu sangat luas. Kalau kita nak berbicara tentang ilmu, panjang ceritanya. Saya nak kongsikan banyaklah, tapi itulah masa pun tidak mengizinkan kan. Ini kan kalau aku cakap 1 jam habis presentation aja kan. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini adik-adik, siswa dan siswi, para yang yang interview saya pada hari ini, bila mana kita bicara tentang tempat menuntut ilmu, ya, masjid adalah antara tempat menuntut ilmu. Kerana apa? Kita kena faham beberapa fungsi dan juga matlamat masjid diwujudkan. Kalau kita kembali semula dalam lipatan sejarah Islam, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, masjid yang pertama diwujudkan oleh Nabi SAW adalah masjid apa? Ini biasa kita dengar dalam ceramah-ceramah Ma'al Hijrah dan sebagainya. Masjid apa sesedari? Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama dalam sejarah peradaban Islam. Maknanya apa? Ketika mana Nabi berhijrah, dalam peristiwa hijrah Nabi ketika Nabi bergerak daripada Mekah pada waktu itu akhir bulan Safar. Dalam riwayat Rahim Maktum, kalau kita lihat dalam kitab sirah yang popular Ibn Hisham, Ishaq dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa Nabi bergerak pada akhir bulan Safar dan sampai di Madinah pada pertengahan bulan Rabiul Awal. Jadi bila mana kita bicara tentang topik masjid ini, dia tidak lari daripada peristiwa hijrah. Dan kerana apa? Masjid pertama yang Nabi mula-mula wujudkan ataupun masjid pertama yang Nabi cipta, masjid Nabi bina adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini lebih kurang berapa kilometer daripada nak ke Madinah. Kalau nak pergi ke Madinah, kalau you all pergi siapa yang pernah pergi umrah Mekah Madinah pasti akan ziarah ke Masjid Quba ini. Kalau nak lebih tahu, Google je lah, tulis Masjid Quba, insya-Allah keluar. Tetapi zaman Nabi tidaklah seperti zaman sekarang punya masjid. Ada aircon bagai kan. Tapi nak cerita apa? Nabi membina masjid itu kerana apa? Kenapa mula-mula Nabi sampai di Madinah, Nabi membina masjid di Quba sebelum Nabi bergerak ke Madinah. Mana Nabi duduk Quba lebih kurang 3-4 hari, kemudian barulah Nabi bergerak, tak sampai sehari, berapa jam kemudian baru Nabi sampai Madinah dan Nabi mula mencipta Masjid Nabawi. Jadi masjid pertama Masjid Quba dalam sejarah Islam, kemudian barulah Nabi cipta Masjid Nabawi, iaitu yang kedua. Kemudian barulah pembukaan kota Mekah, barulah dikira sebagai Masjidil Haram dan sebagainya. Baik, itu panjang huraiannya. Cumanya kalau kita lihat kenapa Nabi sampai dalam peristiwa hijrah itu, Nabi membina masjid. Nabi tidak membina mall, Nabi tidak membina pasar, Nabi tidak membina rumah, Nabi tidak membina pusat peranginan sebagai contoh. Nabi tidak membina pusat ketenteraan, tetapi Nabi membina masjid. Kerana apa? Masjid itu sebagai one stop center. Masjid itu sebagai pusat penyatuan. Jadi saya akan kongsikan ada 3 berkaitan tentang peranan masjid itu, tapi barangkali mungkin soalan seterusnya jika ada. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih Ustaz dengan jawapan Ustaz yang sangat padat. Okey, baik, kami akan teruskan dengan soalan kami yang kedua yang akan diajukan oleh saudari Safi Syamimi. Silakan. Okey, baiklah Ustaz. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Pada pandangan Ustaz sendiri, adakah masjid ni masih relevan untuk kita menuntut ilmu sedangkan kita dah maju dengan online ni? Baik, soalan yang sangat bagus dan sangat bertepatan dengan suasana pandemik pada masa kini. Terima kasih kepada saudari siswi yang bertanya. Baik, tuan-tuan dan puan, siswa dan siswi, bila mana kita bicara tentang relevan ataupun tidak, pastinya masjid ini pastinya relevan untuk tempat menuntut ilmu. Pasti. Ia sangat relevan walaupun kita telah ada online. Memang saya tidak nafikan online ini sangat bagus kerana mengikut suasana sekarang ini memang orang kat mana-mana pun boleh belajar. Contoh, duduk dalam kereta pun boleh belajar. Kan? Saya duduk dalam kereta. Sebab apa nak cari internet laju kan? Duduk dalam kereta pun boleh belajar. Orang pergi kebun pun boleh belajar. Orang pergi duduk kat warung pun boleh belajar. Tak ada masalah. Tetapi jangan kita lupa tradisi menuntut ilmu zaman dulu kala. Kalau kita lihat masjid ini, bagaimana kita
adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu mestilah talaki musyafahah. Maknanya perlu berjumpa berhadapan. Contoh belajar Al-Quran. Boleh online. Tapi pastikan dengan tok guru yang betul. Ini kalau belajar online tapi tok guru itu hanya sekadar satu hala, maka pendidikan itu tidak dikira dengan pendidikan yang terbaik. Itu sebab nak belajar ini, dia perlukan pendidikan ini, dia perlukan bagaimana, saudari? Dia perlukan semangat kita iaitu untuk pergi menuntut ilmu. Itu sebab perjuangan ulama-ulama terdahulu itu sangat luar biasa berbanding orang sekarang. Sekarang ini kita senang nak cari ilmu search saja dekat Google dan sebagainya. Tapi yang paling kita takut, oleh kerana terlampau bebas berkaitan itu, kita takut kita tidak dapat menakul ataupun menapis ilmu yang kita dapat. Ini yang paling bahaya. Maknanya ilmu yang kita dapat itu kita tidak dapat menapisnya, kita tidak dapat menyaringnya. Dan inilah yang paling kita risau. Saya cukup risau perkara ini bila Juni akan datang, semua orang belajar secara online hinggalah malas nak jumpa tok guru. Tidak adanya adab untuk belajar. Tidak ada adab bertalaki musyafahah. Duduk lutut bertemu lutut dengan tok guru belajar berkaitan tentang bacaan dalam solat, tentang bacaan Quran dan sebagainya. Inilah yang paling kita risau. Jadi bila mana tanya relevan atau tidak relevan, pastinya relevan. Kerana masjid itu sendiri adalah tempat dan juga pusat untuk menuntut ilmu. Bukan saja pusat menuntut ilmu, bahkan kita jangan lupa peranan masjid itu juga adalah sebagai pusat dakwah. Pertama, pusat ilmu. Bukan, ingat ya, masjid bukan hanya sekadar tempat sujud dan rokok. Ini kita kena faham. Masjid bukan hanya sekadar tempat beribadah secara ritual semata. Tetapi masjid juga adalah merupakan pusat ilmu. Masjid juga merupakan pusat dakwah. Apa makna pusat ilmu? Sepatutnya tuntut ilmu semua di masjid. Semua di masjid. Boleh nak tuntut ilmu di mana-mana, tetapi mainnya adalah di masjid. Ini kita faham. Walaupun secara online. Maknanya walaupun secara online, barangkali tok guru tu tak dapat datang, tak boleh rentah daerah. Tapi kita boleh pergi masjid. Tak boleh rentah negeri ataupun tok guru tu sibuk di rumah. Kita boleh pergi masjid. Why not pihak masjid menayangkan tayangan online itu di masjid? Ini kita kena faham. Jadi kita nak orang hatinya berpaut di masjid. Kerana apa? Kalau kita lihat dalam satu hadis kursi, ini yang sangat popular antara golongan yang mendapat naungan arash Allah di mahsyar nanti, antara satunya adalah anak muda yang cintakan masjid. Ini yang luar biasa. Hatinya sukakan ke masjid. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Itu sebab masjid ini merupakan jantung bagi sesuatu kawasan. Contoh kita duduk taman, nak tahu hebatnya taman itu, nak tahu bagusnya society ataupun kemasyarakatan taman itu, lihat surau ataupun masjidnya itu aktif ataupun tidak. Kalau masjidnya bergantu, maknanya memang tak ada orang datang. Saya difahamkan pernah dulu sampai dekat mimbar pun ada ayam bertelur. Maknanya confirm tak ada orang datang. Pintu pun sampai binatang dah masuk. Ini yang paling kita risau. Maknanya binatang yang pergi masjid. Orang tak nak pergi. Alamak. Na'udzubillah min zalik. Jadi saudari, tuan-tuan, masjid juga adalah pusat dakwah. Pusat dakwah, tempat menyebarkan ilmu, tempat menyampaikan dakwah. Ini. Itu sebab bila masjid buat program dan sebagainya, dan juga masjid juga adalah pusat masyarakat. Masjid juga adalah tempat untuk orang datang menuntut bantuan, mohon bantuan dan sebagainya. Dan masjid juga adalah tempat sebagai one stop center. Semua orang datang dan menjadi pusat perbincangan dan juga hala tuju sesuatu dan juga sebuah tempat itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jawapan yang sangat padat. Thank you. Seterusnya, saya akan memberikan saudara Syafiq untuk menanyakan soalan yang ketiga. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya untuk bertanya soalan ketiga daripada 4 soalan wawancara ini. Silakan. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk mengimarahkan semula masjid? Adakah masjid mampu menjadi tempat untuk menguatkan ukhuwah sesama ummah dengan adanya majlis agama, kempen solat dan aktiviti-aktiviti lain yang mengeratkan silaturahim sesama manusia? Baik, terima kasih ya saudara siswa yang bertanya. Soalan yang sangat relevan dan soalan yang memang evergreen. Mana-mana kita pergi tempat bila berbicara tentang masjid, pastinya orang akan bertanya tentang bagaimana untuk kita mengimarahkan masjid. Memang tak nafikan ada setengah masjid memang mengadakan program-program ya, seperti kem bestari solat, kemudian kem kesihatan dan sebagainya. Betul? Saya sangat setuju dengan soalan ini kerana bila mana kita mengadakan aktiviti mengeratkan satu rahim atau aktiviti yang mengimarahkan ini adalah salah satu metod
kaedah ataupun cara untuk kita menarik minat orang datang ke masjid. Itu sebab Allah SWT kata, kalau kita lihat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-18, Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah ila akhir ayat. Tengok surah At-Taubah ayat 18. Apa maknanya? Maksudnya Allah Ta'ala kata hanya senya yang layak memakmurkan, iaitu yang mengimarahkan, yang menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan solat hingga akhir ayat. Maknanya bila mana kita lihat ayat ini jelas menunjukkan bahawa orang yang datang mengimarahkan masjid, orang yang bersemangat untuk memeriahkan sesuatu masjid di mana sempat saja, pastinya seorang itu mestilah orang yang beriman dan juga orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan juga mendirikan solat dan banyak lagi huraiannya, tafsiran berkaitan tentang ayat Quran ini. Tetapi apa yang saya nak fokuskan di sini adalah ini adalah salah satu cara. Bila mana kita buat program di masjid, sebagai contoh, boleh kita nak buat program kat Balai Raya sebagai contoh. Boleh kita nak buat program di pasar malam kan? Atau kita buat program di shopping mall dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Ya, kita buat program di pasar malam, kita di shopping mall ke, duit berkepuk-kepuk, berbilion-bilion duit korang ada. Korang nak pergi mall ke mall sini kan? Why bother kan? Mana lantak dia orang lah nak pergi mana pun boleh. Tapi kita buat dakwah di situ boleh. Saya pernah berceramah di pasar malam. Saya pernah berceramah di Curve. Kalau you all pergi Damansara, ada satu mall nama The Curve. Saya pernah berceramah kat dalam tu. Saya pernah berceramah di Angsana Johor Bahru. Kalau you all pergi mall di JB, dalam Angsana tu saya berceramah agama. Ramai orang yang mendengarnya. Ada yang duduk kat atas eskalator. Saya kata kat atas. Maknanya kita boleh memvariasikan metod dakwah kita. Tetapi jangan kita lupakan bahawa peranan masjid itu juga adalah cara kita untuk merapatkan masyarakat untuk datang ke masjid. Kerana apa? Masjid itu adalah sebagai, saya katakan di awal tadi, sebagai one stop center. Bila kita buat program camp berstudy solat, saya yakin yang hadir itu adalah anak-anak muda, para remaja, kanak-kanak. Dan inilah bagaimana kita nak mendoktrinkan pemikiran anak-anak kita, mendoktrinkan generasi pelapis kita supaya mencintai masjid. Saya cukup risau kerana apa? Sekarang ini, sakit pula belakang aku Sekarang ini, minta maaf lah kan, kursi ke belakang sangat tadi. Saya sangat risau. Sekarang ini ramai yang orang berada di masjid. Bagus. Ramai orang ke masjid. Ramai orang rindu nak ke masjid kerana pandemik. Mereka tak dapat pergi masjid dan sebagainya. Melihat kepada ulul amri kita, pemimpin kita, pemerintah di negeri masing-masing. Kadang-kadang dia rasa rindu sebagainya. Tapi bila mana masjid dah dibuka, dialah orang pertama yang tak nampak pun muka dia. Kan? Kalau kecam bukan main. Apa ni masjid ni? Ingat mak bapak dia punya ke masjid ni? Ini kan rumah Allah. Kata kita lah nak kita nak datang. Kenapa? Bla 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 bla. Makna macam-macam dihujah bagai konspirasi dalam datang semua. Tetapi bila mana masjid dibuka, kita tengok dia orang pertama ke orang yang terakhir datang. Barangkali tak datang langsung. Dan ini yang paling kita risau. Itu sebab kita jangan suka cari salah orang. Kita muhasabah diri kita. Jadi bila mana masjid buat program sebagai contoh untuk anak-anak muda. Saya biasa program di masjid dan sebagainya. Adanya karnival kesihatan. Tak ada masalah karnival kesihatan ataupun karnival remaja mesra masjid ataupun remaja cinta masjid. Subhanallah. Ini adalah satu program yang sangat luar biasa dan kita sangat merindui nak buat program-program karnival seperti itu. Tapi oleh kerana pandemik, apakan daya kan, PKP dan sebagainya. Tapi kita rindu nak buat program seperti itu. Saudari, inilah yang sepatutnya berlaku. Itu sebab kalau kita lihat ada di setengah tempat masjid surau mereka adanya internet, adanya pusat multimedia, adanya tempat budak-budak main game. Why not? Masjid buat program e-sport. Tak ada masalah. Buat pertandingan game PUBG ke apa ke, buat di masjid. Tak ada masalah. Cumanya waktu solat imam ajak mereka solat. Jadi inilah cara metod kita. Kita kena doktrinkan anak-anak kita supaya jangan takut ke masjid. Sekarang ni kalau kita lihat masjid ramai yang RTM, kategori golongan RTM. Apa makna RTM? Remaja tunggu meninggal. Semua ya Allah. Insaf kalau kita pergi naik wheelchairnya lain, yang mengangkatnya lain. Kesian. Kursi lebih banyak daripada orang berdiri. Kesian. Sebab apa anak muda tak nak datang? Mereka kata, kami muda lagi, apa kami nak datang? Tak payah datang pun tak apa. No. Ini satu pemikiran yang salah. Itu sebab siswa dan siswi, kita kena ubah pemikiran kita.
ubah pemikiran kita. Bagaimana kita kena berusaha untuk mencintai masjid itu sendiri. Jadi, bila mana buat program-program seperti ini satu perkara yang sangat baik. Saya sangat setuju buat program-program seperti ini. Remajanya, kita kira ibu ayahnya, cuba buat bantuan sebagai contoh. Kita buat program masjid buat bantuan. Percayalah, dengan buat bantuan, dengan ajak orang makan, kita buat masjid hari ni ada makan, kita korbankan, kita golekkan contoh 5 ekor kambing. Jemput satu kampung datang. Agak ramai ke tak ramai datang. Tapi nak buat dekat-dekat solat. Solat lu pun dapat makan. Kan seronok macam tu. Satu kampung beribu-ribu orang datang. Penuh masjid sampai tak muat. Melimpah-limpah ke lambang gandum kan. Melimpah-limpah sampai ke belakang. Rupanya datang bukan nak solat pun tapi nak makan. Tak apa. Saya punya prinsip mudahnya. Guru kami ajar nak pikat hati orang, pikat perut dia. Bila dapat pikat perut dia, insya-Allah hati dia akan berjinak dengan kita. Sama lah juga kalau kau kahwin esok, siswi. Kau nak cari suami kau, nak pikat hati suami, pikat perut dia. Kalau perut dia lapar, mana mungkin kita dapat pikat hati dia. Ini dalam metod dakwah. Jadi masjid ini sangat besar peranannya. Jadi bila mana mengadakan aktiviti-aktiviti yang mengeratkan satu rahim, contoh sekarang ni pandemik kan, ini kena fungsikan masjid tu. Barangkali mungkin pandemik tabung masjid tak banyak. Jadi kita ni sebagai contoh orang awam, kenalah menyumbang kalau kita yang mampu. Dan ingat ya, saya selalu cakap, mana-mana ceramah saya, jangan tunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah untuk kaya. Ramai orang dia kata, "Lah ustaz, kami pun susah, macam mana kami bersedekah?" Ini satu perkara yang silap sebenarnya. Sedangkan kita kena bersedekah untuk kaya. Jadi tiap-tiap minggu sebelum ini, mungkin tiap-tiap minggu lah, barangkali nak sedekah tak hari tak mampu lagi kan. Tapi tiap-tiap minggu kita dah motivasikan, masuklah RM1, RM2, RM5, RM10, RM100 ke berapa lantak lah kau nak masukkan pun. Setiap kali pergi sembahyang Jumaat masuk tabung, masuk Jumaat masuk tabung, pergi sembahyang Jumaat. Tapi bila mana kita tak dapat pergi sembahyang Jumaat, adakah kita lakukan ibadah ini? Itu sebab boleh je lakukan. Bagaimana? Kita dapatkan account number masjid yang biasa kita pergi itu. Kita simpan, favoritekan dalam MyBank tu dan sebagainya. Bangun pagi sedekah, bangun pagi sedekah. Subhanallah. Ini perkara yang sangat mudah. Mana gunakan teknologi untuk ke arah kebaikan. Jadi tak ada masalah. Jadi masjid ada dana. Bila masjid ada dana, kena manfaatkan. Ini kadang masjid bangga duit beribu-ribu. Duit dalam akaun masjid berkepuk-kepuk beribu-ribu. Tapi jiran-jiran sebelah-sebelah masjid ni, ahli karyanya ramai yang tak makan, ramai yang lapar. Ini ahli masjid kena main peranan. Ini panjang ceritanya. Ini kena bagi tahu kepada, jadi ini cadangannya. Cadangannya bagaimana kalau you all buat research ke assignment ni, cadangannya masjid ini kepada jawatan kuasa masjid untuk lebih berperanan kepada ahli masyarakat. Mana masjid lah yang berperanan untuk cari orang susah, bantu sebagainya. Itu sebab sekarang alhamdulillah banyak dah masjid mengadakan robok rezeki kan, ataupun tempat-tempat orang kalau orang susah datang. Tak ada masalah. Barangkali mungkin dia tak pernah solat pun, dia lah yang paling tak datang masjid. Tapi bila ada bantuan dia datang. Ini juga salah satu cara untuk menjinakkan hati-hati manusia agar mencintai masjid, insya-Allah. Jadi program yang diadakan ni sangat luar biasa dan kita kena variasikan lagi program agar lebih menarik untuk anak-anak muda datang ke masjid, untuk masyarakat awam amnya datang ke masjid, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Betul tu, saya setuju sangat dengan benda tu. Alhamdulillah. Baiklah. Kami akan meneruskan dengan soalan kami yang terakhir, iaitu sebentar ya, yang akan diajukan oleh saudari Fatiah Awada. Silakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum Ustaz dan selamat pagi. Alhamdulillah. Inilah soalan terakhir daripada kumpulan kami. Pada pandangan Ustaz sendiri, ceramah dan bacaan Al-Quran mudah didapati di media sosial dan juga laman sesawang. Pada pandangan Ustaz, bagaimanakah cara untuk menarik minat ummah mendengar ceramah agama atau kelas mengaji di masjid, sedangkan terdapat di media sosial dan juga laman sesawang sendiri? Baik. Terima kasih. Ya betul ya. Itu sebab kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke syurga. Jadi maknanya apa, siswa dan siswi, saudari? Bila mana kita mudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah SWT akan mudahkan jalan kita untuk menuju ke syurga. Apa maknanya? Maknanya adalah bila mana kita berusaha payah untuk menuntut ilmu, itu lagi hebat. Lagi hebat. Apa maksudnya? Bila kita susah payah, itu sebab perjuangan ulama-ulama terdahulu sangat luar biasa. Mereka susah untuk menuntut ilmu. Mereka susah.
Mereka perlu merantau. Contoh kalau kita tengok dalam ulama hadis sebagai contoh. Ulama hadis sangat luar biasa. Bayangkan seorang ulama hadis ini, mereka nak cari satu hadis Nabi SAW, mereka perlu merantau, perlu bermusafir, mencari tok guru untuk mendapatkan sanad daripada hadis tersebut. Ini luar biasa. Dan mereka tidak sewenang-wenangnya menggunakan ilmu ataupun apa yang mereka dengar, mereka terus cakap. Tidak. Tetapi mereka membuat kajian dan mereka melihat ini luar biasa ulama terdahulu. Kita pula bagaimana pada saat ini? Barangkali mungkin kita mudah cari ilmu dengan Google, dengan YouTube, kan? Dengan apa-apa laman sosial yang ada ni. Kita rasa seronok aja. Cari mudah. Bukan payah Ustaz. On the fingertip. Ingat saudari, senyatakan di awal tadi, tuntut ilmu mestilah talaki musyafahah. Apa makna talaki musyafahah? Mesti ada tok guru. Ilmu apa pun kalau tak ada tok guru, sesat jadinya. Ustaz, saya tengok tu dengan tok guru lah. Betul. Tetapi yang dimaksudkan tok guru di sini adalah perlu ada two-way communication. Maknanya kena ada dua. Tak ada masalah. You all nak belajar secara online. You all nak belajar secara laman sesawang, di laman sosial YouTube dan sebagainya. Silakan. Tafadhal. Tak ada masalah. Tetapi jangan lupa, bila mana kita online dan sebagainya, dia akan berlaku sedikit kekurangan keberkatan. Kita nak barakah sesedari. Kita nak berkat. Apa makna berkat? Berkat ini adalah kebaikan yang berkembang. Ini maksud berkat. Ada orang kenyang makannya tapi makannya tak berkat. Ada orang kaya tetapi kekayaannya tidak berkat. Akhirnya kekayaan itu tidak mendekatkan dia kepada Allah, tapi kekayaan dia makin menjauhkan dia daripada Allah. Ini kita takut. Ada orang kemasyhuran dia makin dekat dia dengan Allah. Ada orang kemasyhuran dia, populariti dia makin jauh dia dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab saudari, suka untuk saya tekankan bahawa bila mana kita nak menarik minat ummah ni, minat anak-anak muda sekarang ini untuk dengar ceramah agama, mengaji di masjid, saya rasa itu adalah peranan masjid itu sendiri. Peranan masjid itu perlu memvariasikan dan menjadikan masjid mesra jemaah. Janganlah jadi macam masjid dulu-dulu. Minta maaf cakap, saya antara mangsa masjid dulu-dulu. Kita datang masjid bawa budak-budak je, orang tua dah marah. Betul tak kan? Dululah. Saya tak tahulah zaman sekarang. Barangkali perempuan tak rasa sangat. Tanyalah abang-abang kita, ayah-ayah kita dulu-dulu. Barangkali begitu. Bila datang masjid nanti kena marah. Balik! Budak tu takut nak datang masjid. Dia takut. Baru sampai pagar depan dah. Balik! Pakcik ni dah kenapa? Dia ingat masjid tu dia punya kan? Akhirnya dia kata, kau duduk masjid memang Mekah aja. Tuan-tuan dan puan, sesedari, untunglah budak-budak ini ataupun anak-anak kecil ni pergi masjid, dia bising, dia bergerak, itu hebat. Tu sebab saya selalu kata apa? Saya kalau pergi ceramah masjid surau, saya cakap apa? Tuan-tuan dan puan, para jemaah, kalaulah masjid kita ni meriah, bingitnya ataupun meriahnya dengan budak-budak, meriahnya ada anak-anak muda, ada kanak-kanak melompat-lompat dan sebagainya, tuan-tuan dan puan bertuah dan rasalah seronok. Sebab apa? Itu tandanya 5, 10, 20 tahun akan datang, inilah yang akan solatkan jenazah kita insya-Allah kalau kita panjang umur. Mereka-mereka kanak-kanak itulah yang akan mengimarahkan masjid ini nanti. Janganlah kalau masjid itu suri sepi, budak-budak langsung tak datang, semua orang tua je. Ini bahaya. Ini bahaya. Saya cukup risau perkara ini. Kerana apa? Bila habis jenazah pakcik-pakcik itu, akhirnya semua orang tak nak datang ke masjid. Ini bahaya. Untunglah budak-budak melompat-lompat. Kalau Pak Imam lompat lagi huhara kan. Budak-budak melompat itu normal. Tu memang nama budak-budak. Tiba-tiba nampak Pak Imam lompat. Pak Imam panjat tiang. Pak Imam lari-lari kat belakang. Itu tak normal. Sama juga sembahyang Jumaat kan, budak bising. Normal. Cuma kita kena teguh lah dengan cara yang sepatutnya. Jangan marah-marah. Yang tak normal tu yang duduk kat parking, yang duduk kat pagar memekai isap rokok. Itu tak normal. Itu tak normal. Pakcik-pakcik mak bapa orang dah tu orang pun dengan khutbah, dia duduk kat belakang pagar, duduk kat parking, duduk menyembang isap rokok. La ilaha illallah. Budak kita marah. Marah orang tua tu dulu. Itu sebab ini metod itu dalam dakwah ataupun metod bagaimana kita nak mengimarahkan masjid-masjid Allah ini. Itu sebab bagaimana cara kita untuk menarik. Yang pertama bagi saya, peranan masjid itu sendiri perlu mesra jemaah, mesra remaja, mesra belia, mesra masyarakat. Ini penting. Dan yang waktu yang sama juga kesedaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu juga mempunyai kesedaran untuk mencintai masjid. Untuk menuntut ilmu di masjid. Masjid pun kena variasikan lah. Kadang-kadang orang ni, minta maaf cakap lah, orang awam ni dia suka memilih yang mengajarnya. Cikgu yang mengajar, tutup guru dia pilih. Dia tengok ustaz ni, nyam ngantuk. Dia tak datang. Janganlah begitu. Ini masyarakat. Jangan tengok apa yang dia cakap, tapi dengar apa yang dia cakap.
Saya selalu cakap perkara ini. Penceramah ni tak ada benda pun. Dia ni Allah Ta'ala tutup aib dia je macam saya. Ni saya bodoh. Saya tak pandai. Saya tak pandai. Saya ni orang kampung biasa je. Allah tutup aib saya. Alhamdulillah lah orang nampak macam hebat padahal yo-yo-o je kan. Tak ada benda pun. Tetapi kita ni orang Johor kan yo-yo-o. Saya tak tahulah yo-o ni semua orang mana. Tapi apa yang saya nak kongsikan di sini adalah kita ni ahli masyarakat tu sendiri kena main peranan lah. Pihak masjid dah cari ustaz-ustaz yang mungkin ustaz-ustaz yang tular, ustaz-ustaz yang viral. Tetapi yang betul lah. Jangan yang tular tapi dia bermimpi pergi neraka lah. Tu mengarut. Itu sesat. Janganlah. Cari yang betul-betul sahih akidahnya, yang sahih ibadahnya, yang baik akhlaknya. Kemudian dia juga orang yang memang generasi suka menarik minat orang untuk datang masjid, maka buat program jemput mereka. Bincang elok-elok, jemput program buat mereka dan akhirnya masyarakat akan datang. Inilah cara yang terbaik. Itu sebab saya kalau pergi ceramah mana-mana, saya selalu cakap, jangan datang ceramah ni sebab saya. Mungkin konon-konon nampak ustaz dalam TV kan. Semalam aku keluar wanita hari ini, orang nampak seronok nak tengok TV ustaz ni nak keluar nak bergambar. No. Jangan datang kerana saya. Jangan contoh nak datang majlis ilmu sebab nak jumpa orang TV. No, jangan. Nanti tak dapat pahala, rugi. Datang nak jumpa orang ustaz-ustaz yang keluar TV tu, dapat jumpa dia. Tapi kita takut tak dapat pahala, tak dapat manfaat dari Allah Ta'ala. Itu bahaya. Memang kita dapat, tapi tak dapat barakah. Kita takut. Tetapi kalau kita datang niat kerana Allah, jadi sampingan saja untuk kita berjumpa dengan ustaz-ustaz keluar TV dan sebagainya, maka itu okey je. Jadi bagaimana tarik minat itu? Peranan masjid perlu menjadikan masjid mesra belia sebagai contoh. Masjid mesra jemaah dan waktu sama peranan masyarakat itu sendiri juga mempunyai pendedahan ilmu untuk belajar dan juga menuntut ilmu di sana. Tapi boleh ke tak boleh nak belajar dalam sosial? Boleh. Silakan. Belajarlah. Tetapi itu hanya sekadar info tambahan sebagai knowledge. Tetapi yang sebenarnya menuntut ilmu ini mesti ada tok guru. Carilah tok guru yang mursyid, yang benar-benar yang boleh membimbing kita ke arah mengenali Allah dan juga mencintai Allah dan Rasulnya. InsyaAllah. Ingat, belajar ilmu kalau makin jahat, belajar ilmu makin jauh dengan Allah, mana ilmu tu ada masalah. Mana ada something pada ilmu tu. Belajar makin sombong. Belajar makin nak berdebat dengan orang kerjanya. Nak gaduh je kan. Makin belajar makin rasa belagak, makin pandai. Itu problem. Sepatutnya sifat ilmu itu sendiri makin belajar makin jahil. Adalah itu kena topik lain lah ya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya memulakan wawancara kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan juga ahli-ahli kumpulan saya yang akan menubuh bual Ustaz pada hari ini. Okey, baiklah, saya Siti Farah Wahidah binti Ismail selaku moderator kita pada hari ini, dan yang kedua adalah saudari Nur Safi Syamimi binti Ahmad Sabri, dan yang ketiga adalah Nur Fatiah Awadah binti Muhammad Razi, dan juga saudara kami iaitu Muhammad Syafiq bin Sabaruddin. Baik. Dari mana Kami adalah student daripada KUPTM KL, daripada KUPTM KL. KUPTM College University Politek Mara. College University Politek. Politek Mara KL. Semua orang Johor ke? Tak. Yang Fatiah Awadah je orang Johor, yang lain di lain negeri. Okey, baiklah. Tujuan kami menubual Ustaz pada hari ini adalah bagi tujuan untuk wawancara kami, assignment wawancara kami yang bertajuk peranan masjid dalam peradaban Islam. Okey, sebelum tanpa membuang masa, saya akan terus kepada soalan kami, iaitu kami ada 4 soalan ya Ustaz. Sekejap saya akan present screen sekejap. Baiklah. Okey. Ini ya. Okey, baiklah. Soalan pertama akan diajukan oleh saya sendiri. Okey, soalan pertama kami yang berbunyi, pada pandangan Ustaz, apakah fungsi masjid pada masa kini dan adakah Ustaz bersetuju supaya masjid dijadikan tempat menuntut ilmu selain daripada tempat untuk beribadah sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan saudara-saudari sekalian. Boleh present terus soalan tadi?
Oh, boleh. Sekejap ya. Okey, untuk makluman bahawa Ustaz akan berikan jawapan ini mengikut situasi masjid sebelum COVID berlaku dan semasa COVID berlaku. Jadi sebelum COVID-19 berlaku dalam masyarakat kita sehingga ke hari ini, kita sedia maklum fungsi masjid ini bukan setakat tempat untuk kita melaksanakan ibadah. Bahkan ianya lebih luas kepada fungsi-fungsi yang lain. Antaranya ialah tempat untuk menuntut ilmu, sama ada kuliah yang berkait dengan lelaki ataupun muslimin ataupun muslimat. Dan di peringkat negeri Johor ni biasa kuliah yang agak glamour ialah kuliah maghrib dan juga kuliah subuh. Begitu juga sebelum daripada COVID berlaku, masjid bukan setakat tempat menuntut ilmu dan ibadah saja, bahkan beberapa aktiviti masyarakat juga berlaku di masjid. Dan ada juga masjid yang melaksanakan aktiviti riadah sukan untuk pemuda dan sebagainya yang bertujuan untuk menarik perhatian pemuda-pemudi untuk dekat hubungan mereka dengan masjid. Namun situasi ini agak sedikit berubah bila mana COVID berlaku dan ianya disebabkan kerana kita masjid terikat dengan arahan pihak berkuasa negeri kerana masjid adalah institusi yang berada di bawah tanggungjawab Majlis Raja-Raja setiap negeri, Sultan setiap negeri. Jadi oleh kerana itu dalam musim COVID ini kita lebih melihat fungsi masjid ni agak sedikit terbatas kepada fungsi untuk melaksanakan solat ataupun ibadah saja, dan mungkin ada di sana program-program tahlil sikit. Asalnya pada fasa PKP yang ketat lepas pun tak boleh, hanya solat berjemaah saja, tapi sekarang agaklah dilonggarkan sikit kepada adanya ada tahlil, ada bacaan selepas Isyak, surah Al-Kahfi, surah Al-Muluk, malam Jumaat surah Al-Kahfi dan sebagainya. Namun ada di sana masjid-masjid di Perak, di Kuala Lumpur sebagai contoh, telah dibenarkan semula untuk melaksanakan program majlis ilmu. Jadi dalam situasi itu kita kena bersabarlah, insya-Allah bila imuniti kelompok negara kita akan mencapai 80% daripada keseluruhan rakyat Malaysia, insya-Allah masjid akan kembali kepada fungsi sedia kala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih Ustaz atas pandangan Ustaz tentang soalan pertama kami tadi. Baiklah, kami akan meneruskan kita punya sesi temu bual ini dengan soalan yang kedua yang akan diajukan oleh saudari Safi Syamimi. Silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya akan teruskan dengan soalan saya seterusnya. Pada pandangan Ustaz sendiri, adakah masjid ni masih relevan untuk kita menuntut ilmu sedangkan sekarang kita dah maju dengan online dan aplikasi semua? Terima kasih Syafi. Untuk makluman semua bahawa program ilmu yang diadakan di masjid, maka fungsinya itu akan terus relevan, walaupun di sana terdapat mencanak program-program kuliah online daripada pelbagai jenis pengisi, kerana masjid terikat dengan aktiviti yang perlu diteruskan. Dan di peringkat negeri-negeri, khususnya di negeri Johor, memang ada dilantik guru-guru takmir peringkat negeri Johor. Saya juga antara termasuk di dalam kelompok guru-guru takmir JAKIM yang berkhidmat di negeri Johor, yang diberikan tanggungjawab untuk membuat pengisian kuliah-kuliah maghrib dan juga subuh serta kuliah Jumaat sebelum Jumaat di masjid dan di surau. Ini adalah kerana masjid perlu dihidupkan dengan program-program ilmu tanpa menolak wujudnya kuliah-kuliah online di Maya yang lebih memudahkan. Mungkin ia lebih tersasar kepada golongan-golongan yang mungkin tidak berkeupayaan untuk pergi ke masjid seperti wanita, seperti mungkin warga emas,
atau mungkin orang yang bekerja. Jadi kuliah-kuliah online ni maka mereka yang sukar untuk datang ke masjid, maka mereka boleh join kuliah-kuliah online. Manakala mereka yang sentiasa pergi ke masjid, maka lebih baik mereka mengikuti program-program kuliah secara live di masjid, kerana kita sedia maklum bila kuliah secara online ni pendengarnya keluar masuk, kemudian dari sudut adab tu kita tak boleh nak sangkalah, mungkin ialah gurunya tidak berada di hadapan, jadi situasi tu mungkin ada sedikit berbeza. Namun kuliah yang dilaksanakan di masjid dengan tertibnya, dengan adabnya, dengan duduk dalam majlis ilmunya, maka ianya merupakan satu program yang wajar untuk dipertahankan dan diteruskan. Berbetulan pula dengan Ustaz sebut tadi bahawa di setiap negeri, daerah dan sebagainya dilantik guru-guru takmir untuk menghidupkan program-program agama, khususnya kuliah pengajian ilmu di masjid dan di surau. Jadi masjid dan surau yang tak ada program itu, maka pihak Jabatan Islam Negeri Johor dan pejabat Qadi Daerah akan pastikan bahawa surau tersebut mesti diwujudkan program-program keilmuan dan dihantar guru-guru takmir yang bertauliah untuk memberikan kuliah di masjid dan surau secara live. Jadi untuk soalan ni Ustaz rasa ia bukan setakat relevan tetapi wajar dan diteruskan dari masa ke semasa. Wallahu a'lam. Baiklah, betul tu Ustaz. Saya setuju. Baiklah, seterusnya kami akan meneruskan soalan sesi temu bual kita dan soalan yang ketiga yang akan diajukan oleh saudara Syafiq. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk tanya soalan ketiga daripada 4 soalan kami ya. Soalannya macam ni. Bagaimanakah cara untuk mengimarahkan semula masjid? Dan adakah masjid mampu menjadi tempat untuk menguatkan ukhuwah sesama ummah dengan adanya aktiviti majlis agama, kem pesta solat dan aktiviti-aktiviti yang menggerakkan silaturahim sesama mereka? Rasul Muhammad menjadi suatu tanggungjawab dan situasi yang perlu untuk sama-sama kita usahakan bahawa masjid adalah tempat untuk kita menguatkan ukhuwah sama muslim. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah. Di antara binaan pertama dan perkara pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ialah membina Masjid Quba sebelum Rasulullah pergi ke Madinah untuk membina Masjid An-Nabawi. Jadi Masjid Quba itu fungsinya ialah antara lain ialah untuk menjadi tempat penyatuan ukhuwah di kalangan umat Islam. Maka ia merupakan satu perkara yang perlu diusahakan oleh semua pihak. Jadi kita harap bila masjid itu sebagai rumah Allah, maka menjadi suatu kewajipan kepada kita semua yang berkait dengan masjid perlu berusaha untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengukuhkan dan menguatkan ukhuwah Islamiah. Jadi di antara cara yang boleh dimainkan peranannya ialah jawatankuasa masjid di kalangan pengurusi dan ahli jawatankuasa yang lain cuba untuk merancang program-program yang boleh diimplementasikan supaya dia merangkumi pelbagai generasi untuk menjadikan masjid sebagai tempat penyatuan ummah, penyatuan ukhuwah dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama Masjid Surau perlu buat istilahnya lawatan ataupun lawatan penanda aras ke mana-mana masjid, surau yang dilihat berpotensi untuk dijadikan sebagai contoh mewujudkan suasana penyatuan ukhuwah. Bukan setakat program-program yang disebutkan oleh Muhammad tadi, program kem bistari solat, aktiviti lain. Bahkan ada juga masjid yang menjadi tempat-tempat kursus dilaksanakan. Contoh kursus perkahwinan. Ada masjid yang dipilih untuk menjadi tempat kursus haji, umrah dan sebagainya. Itu antara program-program yang boleh dilakukan untuk penyatuan ummah. Ada masjid yang menganjurkan program-program sukan seumpama takraw, pingpong, seumpama memanah dan sebagainya. Ini semua program yang boleh menyatukan ummah. Ada masjid yang menganjurkan program kurban. Jadi bukankah itu semua program yang akan menyatukan ummah? Namun begitu usaha penyatuan tersebut perlu disahut dengan lapang dada, hati yang terbuka, berjiwa besar. Walaupun banyak program yang dilaksanakan untuk mewujudkan penyatuan di masjid dan surau, tapi kalau hati seseorang itu tidak ikhlas, tidak berjiwa besar, tidak dan sebagainya, maka
hasrat untuk menjadikan masjid sebagai tempat penyatuan ummah juga akan gagal. Jadi itulah di antara cara yang boleh kita laksanakan untuk menjadikan masjid sebagai tempat penyatuan ummah. InsyaAllah. Wallahualam. Baiklah, terima kasih Ustaz tentang pandangan Ustaz sebentar tadi. Okey, kami teruskan sesi temu bual ini dengan soalan terakhir daripada kami yang akan diajukan oleh saudari Fatihah Awadah. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin tahu berkenaan dengan pada pandangan Ustaz, ceramah dan bacaan Al-Quran mudah didapati di media sosial dan juga laman sesawang yang kita boleh lihat di internet juga. Sekarang ini banyak Al-Quran yang kita boleh cari di Play Store dan perkara-perkara yang kita boleh cari di laman sesawang sendiri. Pada pandangan Ustaz, bagaimanakah cara untuk menarik minat ummah mendengar ceramah agama ataupun kelas mengaji di masjid? Baik, terima kasih. Ya. Menjadi suatu ujian ataupun cabaran kepada asatizah, guru yang mengajar khususnya Al-Quran di masjid. Kerana kita dapati mungkin cara pengajaran yang dilaksanakan di masjid itu tidak menarik, ya, ataupun mungkin individu yang terlibat mendengar tu orang lama. Oleh kerana itu program di masjid seumpama bacaan Al-Quran dan sebagainya hanya dihadiri oleh orang yang dah dianggap sebagai mencapai usia emas. Jarang di kalangan pemuda yang join. Jadi itu suatu cabaran untuk para asatizah bagi menarik minat di kalangan anak-anak muda khususnya untuk mendengar ceramah dan juga baca Al-Quran ataupun program-program Al-Quran di masjid. Saya kira sekarang ini kita kena berusaha untuk mendekati remaja, mendekati masyarakat, ya. Bukan setakat kita panggil dia ke masjid, bahkan para asatizah kena turun ke medan untuk bersama-sama dengan masyarakat khususnya di kalangan anak-anak muda. Kalau kita tengok ustaz, contohnya ustaz tidur, ustaz tidur, kenal ustaz tidur. Dia tak tidur tapi nama dia dipanggil tidur. Dia boleh join program ML. Ya. ML ke PUBG. Bukan PUBG. Dia boleh join program PUBG di Maya. Dan dalam masa yang sama dia wujudkan suasana ilmu dalam PUBG tersebut. Dia boleh wujudkan center untuk orang masuk ke dia punya laman. Jadi ini salah satu daripada cara. Saya ada pernah tengok dia minta seorang baca Quran, kemudian dihadiahi dengan wang berjumlah RM300. Saya dah tengok tu. Jadi itu antara usaha yang boleh dimainkan peranan lah. Jadi sekarang ni program pengajian tidak terkhusus di masjid. Jadi program-program yang sekarang ni wujud di laman sesawang membantu juga proses untuk mendapatkan ilmu. Saya lihat sekarang ni program-program Al-Quran ni bila masuknya PKP nampak mencanak program-program ilmiah di Maya. Dalam masa yang sama kita lihat program-program mengaji dan sebagainya itu mendapat liputan dan juga sokongan daripada pelbagai pihak. Sampai saya tengok ada satu Ustaz Auni, Ustaz Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang ustaz tu Awis Al-Qarni, Ustaz Qarni. Ustaz Wais. Web dia sampai 4-5 ribu orang dalam satu masa belajar Al-Quran dengan dia. Dan banyak lagi ustaz tengok qari-qari yang ada telah mewujudkan laman-laman khas di Maya untuk mengajak orang supaya mendekati kitabullah, wahyu Allah, Al-Quran Karim. Jadi saya rasa masjid dan Maya perlu dimainkan peranan yang sama. Jadi para asatizah perlu mengambil peluang. Di mana saja peluang yang ada untuk dia memberikan ilmu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu Al-Quran dan sebagainya, maka dia kena ambil peluang. Tak kira lah sama ada di masjid ataupun di surau. Adapun di masjid, saya sebutkan tadi, mana para asatizah kena terjun ke dalam masyarakat. Bila ada hubungan tadi, ada touch di antara asatizah dan juga anak-anak muda, InsyaAllah kalau diajak sekali dua tu, dia akan datang lah. Sebab dia dah ada hubungan. Jadi
itulah maknanya kedua-duanya tu kena saling berperanan. Masjid kena teruskan peranan, manakala para asatizah kena mencari medium-medium dan menguasai menguasai medium-medium lain seperti Google Meet. Sebab sekarang pun di peringkat guru takmir tak boleh jalan program, tak ada aktiviti di surau masjid. Dalam masa yang sama dia perlu untuk buat kelas online. Dan perlu untuk memberikan rekod kehadiran dan juga perjalanan kelas online tadi di peringkat negeri kepada pihak-pihak yang berwajib. Jadi saya rasa kedua-duanya kena jalan serentak dan insya-Allah maknanya ruang-ruang untuk memberikan ilmu kepada masyarakat itu akan terus berjalan. Wallahu a'lam bishawab.